fokus utama hari ini. Wang setengah juta lesap dilarikan 2 perompak. Syur persempadanan semula Sarawak belum dapat dibentang. Malaysia rugi 1.9 bilion ringgit setahun. Lintas langsung negeri pula, kita akan bersama dengan Nosila Talaha dari RTM Sarawak, menyusul selepas itu bersama Asli Ismail dari RTM Sabah dan juga rakan penyampai di Kelantan Zuzila Idayu Yaakob. Semuanya selepas ini. Baik, kita mulakan Nasional 5 dengan laporan berikut. 2 rakyat Malaysia yang terlibat dengan kegiatan militan IS di Syria dipercayai turut terbabit dalam insiden menyembelih seorang rakyat Syria yang ditawan. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kaunter Terorisme Cawangan Khas Bukit Aman, SAC Datuk Ayub Khan Maidin Pichai berkata, identiti kedua-duanya di dalam video berkenaan sudah dikenal pasti. Satu rakaman video berdurasi 30 saat sudah dimuat naik di laman Facebook milik individu yang menggunakan nama Abu Hamzah Al-Fatih pada 22 Februari lalu. Individu yang merakam video itu berumur 20 tahun, berasal dari Gurun Kedah dan telah ke Syria pada 23 September lalu. Manakala individu yang berada di sebelah mayat yang disembelih itu berasal dari Durian Tunggal Melaka dan telah ke Syria pada 23 Januari lalu. Rakaman video itu merekodkan seorang lelaki warga Syria yang disembelih seorang lelaki Arab kerana didakwa menjadi pengintip kerajaan Syria. Menurut SAC Ayub Khan, video itu juga merupakan rakaman pertama yang diperolehi pihaknya yang menunjukkan kehadiran rakyat Malaysia di lokasi kejadian. Laman Facebook yang menggunakan nama Abu Hamzah Al-Fatih itu dikesan masih aktif. Setiausaha Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC Iyad Amin Madani mengutuk tindakan kumpulan IS memusnahkan monumen bersejarah Muzium Mosul di Iraq oleh kumpulan militan IS Khamis lepas. Jenayah itu bukan sahaja satu kehilangan besar bagi sejarah Iraq tetapi juga kepada kesemua manusia seluruhnya. Iyad Amin juga menyokong gesaan Setiausaha Agung Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNESCO Irina Bokova mengadakan satu sidang tergempar Majlis Keselamatan PBB. Ia sebagai langkah pencegahan terhadap pemusnahan sejarah kebudayaan manusia. Menurut Al-Arabiya.net, satu video yang diterbitkan oleh IS menunjukkan patung-patung dan artifak berusia ribuan tahun dimusnahkan dan menimbulkan kemarahan dalam kalangan masyarakat antarabangsa. Kumpulan IS yang dituduh memusnahkan dan mencuri artifak yang tidak ternilai harganya dari Muzium Mosul itu telah dikenal pasti. Kesan penindasan kuasa besar terhadap umat Islam di negara bergolak yang mengundang elemen simpati dilihat antara punca pengaruh kumpulan militan mudah tersebar dalam kalangan rakyat di negara ini. Ia juga strategi sama yang digunakan kumpulan IS dalam mempengaruhi minda generasi muda, terutamanya untuk mendorong mereka melakukan sesuatu untuk agama tanpa memahami pengertian jihad sebenar. Yang di-Petua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, walau setulus mana objektif dan matlamat yang disasarkan, ia tidak sesekali menghalalkan tindakan membunuh dengan kejam tanpa peri kemanusiaan. Media sosial sebagai medium yang paling dekat dengan jiwa generasi muda pula digunakan untuk menyebarkan ajaran yang salah. Tetapi pada masa yang sama, apabila kita sudah berhadapan dengan perkara ini, saya rasa penerangan dan juga proses memberikan maklum ataupun input yang jelas, sahih dan sebenar perlu digerakkan secara besar-besaran kepada anak muda.
khususnya menggunakan counter strategi melalui media sosial ini. Datuk Dr. Ashraf menyatakan demikian ketika menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di TV1. Baginya, hanya menerusi pengukuhan ilmu pengetahuan dan kefahaman dapat menjauhkan generasi muda daripada pengaruh yang menyimpang ketika ini. Dua lelaki bersenjatakan pistol melarikan wang tunai RM1.5 juta daripada sebuah van keselamatan yang berhenti di hadapan sebuah bank di Bayan Baru, Georgetown, Pulau Pinang. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri, Datuk Mazlan Kesab berkata, kejadian berlaku ketika 3 pengawal keselamatan yang baru mengambil wang dari bank berkenaan bergerak memasuki van keselamatan. Kejadian berlaku kira-kira pukul 11 pagi tadi oleh 2 suspek yang menaiki sebuah motosikal. Salah seorang suspek bertindak menendang seorang pengawal keselamatan dan melepaskan tembakan rambang sebelum merampas 2 karung berisi wang tunai tersebut. Bimbang keselamatan orang awam terancam, salah seorang daripada 4 pengawal keselamatan terbabit turut melepaskan beberapa das tembakan dan terkena kaki salah seorang suspek. Suspek bagaimanapun berjaya melarikan diri dengan hanya membawa sebuah karung wang yang berisi RM500,000 sementara satu lagi karung ditinggalkan di tepi jalan. Jenayah yang tendang tadi itu, yang mereka tak sempat nak naik motosikal tu dan kawan dia jaya melepaskan diri. Kemudian yang bawa karung ni melarikan diri ke arah dekat 50 meter daripada sini dengan dalam keadaan cedera lah. Kita percaya mangsa ni cedera ditembak oleh safeguard ni. Pihaknya kini sedang menjalankan siasatan termasuk meneliti kamera litar tertutup CCTV ada di tempat kejadian. Kes disiasat di bawah Seksyen 33 Akta Senjata Api 1960. Polis turut meminta mana-mana klinik atau hospital yang mungkin menerima pesakit akibat terkena tembakan di kaki melaporkannya segera kepada Balai Polis berdekatan. Ini pula susulan penahanan 25 pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia yang bertugas di Bukit Kayu Hitam dan Durian Burung, Padang Terap oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM beberapa hari lalu. Polis Kedah akan melakukan rombakan terhadap pegawai dan anggota yang bertugas di kawasan sempadan negara khususnya di Bukit Kayu Hitam. Menurut Ketua Polis Kedah, Datuk Zamri Yahya, rombakan tersebut akan dilakukan dalam tempoh terdekat dalam usaha menangani kes melindungi aktiviti penyeludupan dan penjualan minyak petrol dan diesel secara haram di sempadan Malaysia, Thailand. Unsur-unsur rasuah dan kuasa berlaku mereka lama berada di satu lokasi ataupun penjawatan tu. So, untuk mengatasi perkara ini, kita perlu buat satu perancangan untuk menukar ataupun menggilirkan penjawatan tu. Mungkin kalau dah dulu amalan dia, suatu penugasan tak lebih 5 tahun bagi mengelakkan mereka terlampau familiar ataupun dengan orang yang mereka bertugas tu. Sebagai langkah untuk mengurangkan risiko mereka ni menyalahguna kuasa dan rasuah, kita akan membuat penyuluhan semula untuk mengeluarkan mereka dan ganti dengan orang lain. Selain siasatan SPRM, PDRM turut menjalankan siasatan dalaman di bawah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS berhubung kesalahan melanggar disiplin. Sementara kesemua pegawai dan anggota yang ditahan SPRM telah ditukar ke bahagian lain. Semalam SPRM menerusi Ops Licin 2 menahan 10 lagi pegawai polis berumur antara 25 hingga 58 tahun. 7 daripada mereka ditahan di Pejabat SPRM Kedah selepas dibawa dari Ibu Pejabat Polis Daerah Padang Terap, manakala 2 lagi di Balai Polis Kota Putra Padang Terap. Sebelum itu, SPRM menahan 15 individu termasuk 13 pegawai penguatkuasa Unit Pencegah Penyeludupan UPP dan PGA dan masing-masing seorang bekas pegawai UPP dan orang awam. Orang awam yang ditahan disiasat di bawah Seksyen 16-A-B Akta SPRM 2009, manakala pegawai penguatkuasa disiasat di bawah Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Dalam pada itu, seorang lelaki yang mempunyai pelbagai rekod jenayah lampau maut akibat ditetak oleh sekumpulan lelaki. Kejadian berlaku di Taman Anggrek, Kuala Kedah tengah malam tadi.
Datuk Zamri berkata pihaknya menerima maklumat berkaitan kejadian kira-kira jam 1 pagi. Mangsa didapati telah meninggal dunia dengan pelbagai kesan tikaman di tubuh. Mangsa dipercayai bergaduh dengan satu kumpulan lain di lorong Pelangi, Taman Anggrek sebelum mayatnya ditemui di hadapan sebuah kedai beberapa meter dari tempat kejadian. Polis turut menemui senjata tajam dipercayai digunakan dalam kejadian berkenaan. Mangsa yang berusia awal 30-an berasal dari Kuala Kedah mempunyai pelbagai rekod jenayah khususnya berkaitan dadah. Polis akan meneliti rakaman kamera litar tertutup CCTV di kawasan berhampiran bagi mengenal pasti suspek yang terlibat. Kes disiasat di bawah Seksyen 149 kerana merusuh dan Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Polis Johor pula berjaya menumpaskan satu kumpulan pengedar dadah dengan tertangkapnya 3 lelaki dalam satu serbuan di Parit Yusof Muar Isnin lalu. Turut dirampas 5 ketulan mampat dadah jenis ganja seberat kira-kira 5 kg dalam operasi khas tersebut. Ketua Polis Johor Datuk Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif berkata suspek yang ditahan berumur antara 40 hingga 50 tahun. Hasil ujian saringan air kencing mendapati 2 daripada suspek positif ganja manakala seorang lagi didapati mempunyai rekod kes dadah. Selain dadah, polis turut merampas sebuah kereta dan wang tunai sebanyak RM3,950 dipercayai hasil pengedaran dadah. Intensify peperangan untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan dadah, pengedaran dadah ini akan diteruskan, akan dipertingkatkan pengumpulan maklumat yang lebih tepat, melibatkan semua lapisan warga polis di negeri kontingen Johor. Minta masyarakat turut bantu kerana ini adalah musuh kita. Penyalahgunaan dadah, pengedaran dadah, bagi maklumat kepada polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Kesemua suspek ditahan reman selama 6 hari sehingga 8 Mac ini. Dalam sidang media sama, Datuk Muhammad Mokhtar turut mengumumkan kejayaan polis merampas 96 paintball marker dalam satu serbuan di Taman Desa Tebrau 17 Februari lalu. Pemilik premis berumur 26 tahun ditahan dan kes disiasat mengikut Seksyen 36 Akta Senjata 1960. Jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara 1 tahun, denda tidak melebihi RM5,000 atau kedua-duanya sekali. Malaysia kehilangan hasil sebanyak RM1.9 bilion setahun akibat kegiatan rokok seludup selain RM500 juta lagi akibat aktiviti penyeludupan minuman keras. Kedua-dua bahan itu paling kerap diseludup kerana cukai dikenakan ke atas barangan itu agak tinggi. Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Pematihan Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Datuk Macrang Suhaili berkata, antara kawasan pendaratan yang tidak sah barangan seludup adalah di persisiran perairan pantai seperti di Kuala Muda Kedah, Pengerang Johor dan Rompin Pahang. Tambahnya kajian oleh firma perunding juga mendapati sebanyak 33.6% rokok yang dijual di pasaran negara adalah rokok seludup. Manakala penjualan minuman keras seludup 30%. Tahun lepas, Kastam mengutip sebanyak RM3.6 bilion cukai ke atas rokok. Datuk Macram berkata demikian kepada media selepas merasmikan Ops Pacak di Kuantan. Ops tersebut bermula 1 Mac hingga 15 Mac ini. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM memberi bantuan pelayaran ihsan Mendivac kepada seorang warga negara Romania selepas mengalami appendix ketika dalam pelayaran kira-kira 200 batu nautika di perairan Labuan jam 3 pagi tadi. Mangsa Mihash Valentine, kru kapal MV Maran Gemini berusia 44 tahun yang juga jurutera kapal tersebut telah dihantar ke hospital untuk menerima rawatan. Pegawai Memerintah Lieutenant Komander Maritim Muhammad Syahril Anwar Muhammad Yusof berkata, setelah menerima laporan ejen kapal, APMM segera mengarah kapal KM Ikhlas keluar untuk memberikan bantuan.
Kapal MV Maran Gemini yang berdaftar di Greek ketika itu dalam pelayaran dari Teluk Arab menuju ke Republik Korea. Menurutnya, semasa proses memindahkan ke kapal APMM, mangsa dalam keadaan stabil namun kelihatan kurang bermaya dan terpaksa dipindah menggunakan kren kerana keadaan kapal yang terlalu tinggi. Tambah beliau, walaupun keadaan cuaca ketika itu kurang baik, namun semuanya berjalan lancar hasil kerjasama dan kecekapan anggota bertugas yang terlibat. Kempen penurunan harga 2015 yang sedang berlangsung kini berjaya meningkatkan jualan sehingga 70% di pasar raya terlibat seluruh negara. Ini kerana pengguna mengambil kesempatan berbelanja dengan tawaran harga berpatutan di lebih 1,000 cawangan pasaraya yang mengambil bahagian dalam kempen yang bermula Ahad lalu. Akan terus dijalankan Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK, Datuk Seri Alias Ahmad berkata, kebiasaannya tren berbelanja selepas musim perayaan seperti Tahun Baru Cina akan menurun, namun sebaliknya berlaku apabila kempen ini diadakan. Beliau juga yakin stok barang jualan mencukupi sepanjang kempen berlangsung. Ini soal perniagaan. Pembeli, pengguna boleh mendapatkan sebanyak item, sebanyak mana jumlah yang mereka perlukan, dan peniaga juga telah menentukan berapa banyak supply mereka untuk kempen ini. Contohnya kalau saya sebutkan Nestle, dia menyediakan di antara 25 atau 30 juta barangan yang untuk di bawah program kempen ini. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu Fokus Nasional 1 di TV1. Berikutan kenaikan harga runcit petrol 1 Mac lalu, beliau turut mengingatkan peniaga supaya tidak mencatut harga barang keperluan semata-mata demi keuntungan kerana tindakan tegas akan diambil jika dikesan berbuat demikian. 973,067 permohonan BRIM yang ditolak boleh mengemukakan rayuan sehingga 31 Mac ini. Menurut Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Ahmad Maslan, rayuan perlu dikemukakan secara manual melalui laman web LHDN atau melalui pemimpin tempatan. Borang rayuan boleh dimuat turun melalui laman sesawang ebrim.hasil.gov.my. Menerusi rayuan berkenaan, pemohon katanya perlu mengemukakan lampiran bagi menyokong permohonan mereka. Mengulas mengenai pembayaran cukai pendapatan, penggunaan kad kredit dan kad debit bukan wajib, tetapi ia sebagai pilihan kaedah pembayaran. Pembayaran itu boleh dilakukan menerusi portal yang disediakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Sikap tidak bertanggungjawab dan sambil lewa mengenai bahaya denggi telah menyumbang kepada peningkatan kes wabak maut berkenaan di seluruh negara. Antaranya sukar mendapat kerjasama masyarakat dalam pelaksanaan fogging atau semburan kabus di dalam rumah. Setakat semalam, kes kematian meningkat kepada 65 orang dalam tempoh hanya 2 bulan. Daripada jumlah berkenaan, 37 kes kematian direkodkan di Selangor. Setakat semalam, 24,603 kes denggi dicatatkan di seluruh negara dengan Selangor mencatat kes tertinggi iaitu 14,454 kes. Catatan itu meningkat berbanding tempoh sama tahun lalu sebanyak 16,933 kes. Dengan peningkatan yang membimbangkan itu, Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya meminta orang ramai memberi kerjasama sepenuhnya kepada pasukan kesihatan dalam usaha memerangi wabak denggi di kawasan masing-masing. Kita dah ada hampir 3,000 pasukan kombi. Di seluruh Malaysia. Kita temu pasukan ni tujuan dia untuk hal denggi ni lah. Ya. Mereka jaga kebersihan, buat ceramah, ya, bagi nasihat, pergi jumpa tuan-tuan rumah semua. Kita perhatikan mana-mana kawasan kombi yang aktif, denggi menurun di situ. Kawasan yang tak ada kombi ataupun yang tak aktif, dia kes denggi tinggi. Kementerian Kesihatan kini menumpukan usaha memerangi wabak denggi di 4 lokasi iaitu Petaling, Hulu Langat, Gombak dan Klang yang mencatat 14,454 kes sejak Januari lalu.
Bekalan air di Kedah masih mencukupi untuk menampung keperluan domestik dan industri bagi tempoh 5 bulan lagi. Sekalipun musim cuaca panas beberapa bulan akan datang, air dari 4 empangan lain di negeri itu mampu menampung keperluan pengguna. Menurut Exko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Tenaga dan Bekalan Air Kedah, Datuk Badrul Hisham Hashim, air dari empangan Pedu, Ahning, Beris dan Muda masih mencukupi untuk menampung jumlah pengguna di Kedah. Ketinggian paras air di empangan berkenaan masih di paras normal 84 meter berbanding paras maksimum di empangan itu ialah 86.4 meter. Water level di empangan Beris masih lagi di tahap yang selesa, iaitu 80%. Mana kata masih lagi tak selesa. Cuma di empangan Beris ni airnya disalurkan ke Kedah Selatan, Kedah, dan seterusnya diterima oleh Penang. Jadi apa yang saya harap supaya kemarau yang masih dalam keadaan kita dilanda kemarau, saya ingat kita haruslah berjimat cermat di segi penggunaan air. Beliau ditemui media selepas meninjau loji air Kulim High-Tech Park di Pinang Tunggal dekat Kulim, Kedah. Bagi meningkatkan bekalan keperluan air di kawasan Kulim High-Tech Park, kerajaan negeri katanya bercadang untuk membina sebuah loji air di kawasan itu dengan kos sebanyak RM66 juta. Loji air tersebut dijangka siap pada November tahun hadapan setelah memulakan projek itu pada pertengahan bulan Februari lalu. Kerajaan tidak bercadang untuk mengadakan sebarang majlis bagi memperingati ulang tahun pertama kehilangan pesawat MH370 8 Mac ini. Namun begitu, menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Jailani Johari, semua waris dan keluarga penumpang dan anak kapal pesawat itu akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terbaru berkaitan misi pencarian pesawat berkenaan. Difahamkan MAS akan mengadakan majlis khas secara tertutup Ahad ini untuk memperingati kehilangan pesawat itu. Cuma saya percaya mungkin MAS ataupun pihak keluarga sendiri mungkin adakan doa selamat dan sebagainya, kerana selaku orang Islam mungkin saya percaya ialah masing-masing akan ambil peranan dan juga program masing-masing lah. Tapi di pihak kerajaan sendiri kita tidak ada apa-apa cadangan untuk mengadakan peringatan dan sebagainya. Datuk Jailani yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Perhubungan Komunikasi dan Media insiden MH370 bercakap kepada media di Ibu Negara. Pada 29 Januari lalu, kerajaan secara rasmi mengisytiharkan tragedi pesawat MH370 sebagai kemalangan dan semua 227 penumpang serta 12 anak kapal dianggap terkorban. Selepas hampir 7 bulan tragedi pesawat MH17 berlaku, keluarga dan waris mangsa kini dibenar melihat serpihan pesawat malang itu. Ia ditempatkan di pangkalan Tentera Udara Belanda Gilzerian, selatan negara itu. Sebelum ini, semua serpihan pesawat berkenaan dibawa dari Ukraine menggunakan 8 trak dan tiba di pangkalan tentera itu 9 Disember lalu bagi tujuan siasatan. Sebaik kebenaran melihat serpihan pesawat itu diberi pihak berkuasa Belanda, kira-kira 500 ahli keluarga dijangka hadir setiap minggu bagi melihat sendiri keadaan setiap serpihan pesawat itu yang sudah siap dilabel. Bangkai pesawat berkenaan kemudiannya disusun dan sebahagiannya akan dibangunkan semula oleh pasukan penyiasat. Bahagian kokpit bagaimanapun tidak ditunjukkan kepada wartawan atas permintaan pihak pendakwa kerana ia dianggap bukti penting yang diharapkan pasukan penyiasat dapat menjelaskan apa yang sebenarnya berlaku. Pesawat MH17 ditembak jatuh pada 17 Julai lalu menyebabkan kesemua 298 penumpang dan anak kapal terkorban ketika dalam penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur. Pihak Barat menuduh kumpulan pemberontak pro-Rusia terlibat dalam insiden itu. Namun Moskow mendakwa tentera Ukraine menembak jatuh pesawat penumpang terbabit menggunakan jet tempur. Lembaga Keselamatan Belanda yang mengetuai siasatan memaklumkan laporan akhir siasatan nahas MH17 mungkin akan dikeluarkan Oktober ini.
Cadangan pembinaan projek ikonik lapangan terbang antarabangsa Kulim atau lebih dikenali sebagai KXP antara usul yang akan dibentangkan di dalam Konvensyen UMNO Kedah KUK yang akan berlangsung selama 2 hari mulai 14 Mac ini. Konvensyen tersebut dijangka dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukris Tun Mahathir berkata cadangan berkenaan merupakan perancangan ekonomi dan pembangunan negeri. Sebenarnya ada pembentangan juga mengenai perancangan ekonomi dan pembangunan negeri Kedah di dalam KUK, Konvensyen UMNO Kedah. Jadi yang itu pun akan kita bincangkan. Antaranya contohnya ialah cadangan untuk membina lapangan terbang antarabangsa Kulim. Kan? Jadi saya ingat mungkin masih ramai yang belum memahami apa justifikasinya. Jadi kita akan bentangkan di situ supaya semua orang faham dan sekiranya ada sebarang kemusykilan boleh dibangkitkan waktu itu untuk kita jawab. Beliau bercakap kepada media selepas meraikan pelajar cemerlang STPM, SPM dan STAM dan waris pelajar di Wisma Darul Aman Al-Ustar Kedah. Katanya sempena lawatan Sabtu depan itu, Perdana Menteri juga akan menandatangani perjanjian persefahaman antara Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia dan pihak Kolej Universiti Insaniah KUIN di TH Hotel. Selepas rumah musnah secara keseluruhan dalam satu kebakaran, Hamzah Muhammad Nur, 65 tahun kini mampu menarik nafas lega apabila menerima sebuah rumah baharu. Berkeluasan 600 kaki persegi, rumah yang diterima itu hasil bantuan Kerajaan Persekutuan menerusi Giat Mara sebagai agensi pelaksana. Mempunyai 3 buah bilik, hanya tempoh 2 bulan sahaja diambil untuk pembinaannya siap secara keseluruhan. Hamzah yang merupakan bekas nelayan, kini bersyukur dapat berteduh di rumah baharu bersama anak bongsu yang baginya amat selesa. Terbakar ni semua rosak habis. Satu apa pun tak dapat. Semua habis barang. Jadi tidak ada apa-apa lah yang ditinggal tu. Semua api makan habis. Majlis penyerahan rumah disempurnakan Ahli Parlimen Balik Pulau Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya. 3 bilik, 3 bilik. Jadi sesuai lah rumah itu sesuai dengan cukup komplit, siap dengan bekal elektrik, bekal air semua cukup. Memang cukup sesuai lah. Tapak sendiri lah. Pada 19 Ogos tahun lalu, rumah Hamzah musnah dijilat api. Ekoran itu dia terpaksa tinggal bersama 4 lagi anaknya yang sudah berkahwin. Berita baik bagi pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2014. Kementerian Pendidikan menawarkan pendanaan bursari kepada pelajar yang memperoleh keputusan 9A tambah dan ke atas bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, tajaan bursari ditawarkan kepada semua pelajar cemerlang tanpa mengira etnik, kaum dan latar belakang. Tajaan merangkumi pembiayaan dalam bentuk yuran pengajian, allowance sara hidup dan allowance penginapan bagi pelajar yang akan mengikuti program persediaan di institusi pengajian dalam negara sebelum melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah pertama di dalam dan luar negara. Program persediaan yang ditaja termasuklah Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, matrikulasi, asasi, A-Level dan International Baccalaureate. Penajaan bursari ditawarkan secara automatik kepada pelajar yang memperoleh keputusan 9A tambah dan ke atas. Semakan tawaran boleh dibuat dengan melayari laman sesawang Kementerian Pendidikan bermula hari ini sehingga 30 Jun 2015. Baik, seterusnya laporan langsung negeri-negeri. Rakan-rakan penyampai di Sarawak, Sabah dan Kelantan telah bersedia dengan laporan masing-masing. Jadi kita mulakan dengan laporan dari Sarawak bersama Nur Sila Talaha. Silakan. Terima kasih Margaret Gambang di Angkasa Peri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud mahu masyarakat pelbagai kaum dan agama di negeri ini menambah usaha untuk berinteraksi antara satu sama lain. Katanya usaha itu penting bagi menggalakkan lagi kerjasama antara pelbagai kaum dalam bersama membangunkan negeri. Ujarnya Sarawak memerlukan sebuah masyarakat berbilang kaum yang bersatu dan berpendidikan yang bersedia untuk mengubah Sarawak menjadi sebuah negeri industri.
Tun Puan Sri Haji Abdul Taib menyatakan demikian dalam ucap tamanya di Majlis Makan Malam Tahun Baru Cina, anjuran Persekutuan Persatuan Cina bahagian Kuching Samarahan di Kuching malam tadi. Beliau turut menyempurnakan penyampaian mock check dari dermawan berjumlah lebih RM600,000 untuk tabung pembinaan bangunan persatuan tersebut serta menyampaikan anugerah Datuk Amar Wee Bunting kepada Teh Chin Cheng dan Kapitan Merili atas sumbangan mereka dalam pendidikan dan kerja-kerja masyarakat. Terdahulu Konsul Besar China di Kuching, Li Kuan, yang turut hadir pada majlis itu mahu kerjasama dalam pembangunan ekonomi pelbagai bidang antara China dan Sarawak diperhebat untuk kemakmuran bersama. Katanya banyak lagi yang dapat dipelajari antara satu sama lain dalam usaha memajukan ekonomi dan hubungan diplomatik antara China dan Malaysia. Sebanyak RM50 juta telah diperluaskan bagi pembinaan dan baik pulih 2,308 buah rumah di bawah program IKASIH di bawah Kementerian Kebajikan, Wanita dan Pembangunan Keluarga di negeri ini. Menterinya Datuk Fatimah Abdullah, projek tersebut adalah bagi permohonan yang dibuat tahun lepas. Katanya tahun ini pendaftaran baru bagi IKASIH sehingga Februari lalu ialah 5,995 orang. Sementara miskin tegar pula ialah sejumlah 25,686 orang, kategori miskin 34,407 orang, terkeluar dari garis kemiskinan 38,877 orang dan mudah miskin 8,793. Katanya pelbagai program telah diadakan bagi membolehkan peserta IKASIH seramai 36,848 orang terkeluar dari kemiskinan. Antaranya ialah menyertai program Satu Azam selain program-program lain. Beliau memberitahu media selepas mempengerusikan mesyuarat fokus grup pembasmian kemiskinan peringkat negeri di Kuching. Dalam pada itu, bagi memastikan kemiskinan terus dibendung, Datuk Hajah Fatimah memberitahu 8 lokasi panas telah dikenapasti di seluruh negeri ini bagi membolehkan bantuan disalurkan kepada kumpulan sasar. Kawasan-kawasan tersebut termasuk Kampung Speed, Kakas dan Kiding di Padawan, Perpat di Seratok, Kampung Buda di Sepauh dan Ulu Baram di Marudi. Penduduk kampung yang terjejas akibat jambatan runtuh di Padawan Isnin lepas terpaksa bertahan untuk tempoh 2 bulan sementara menunggu pembinaan jambatan besi yang baru. Pengurusi Majlis Perbandaran Padawan MPP Lok Kechang berkata jambatan yang menghubungi 4 buah kampung iaitu Kampung Sade, Kampung Simuti, Kampung Sibaka dan Kampung Sibuang akan menelan kos RM700,000. Itu temporary bridge. Dia buat itu covered. Dia buat itu covered sama batu dengan premix untuk orang kampung dapat naik turun. Ya, dia buat satu covered yang besar dalam itu sungai. Ya, kalau air tinggi memang tidak dapat jalan lah. Lo ditemui pemberita di pejabatnya di Padawan hari ini bagi menjelaskan usaha terkini MPP dalam memperbaiki sistem jaringan jalan raya tersebut. Jambatan besi yang berusia lebih 10 tahun itu runtuh akibat hujan lebat yang tidak berhenti sehingga memberi kesan kepada struktur dasar jambatan tersebut. Beliau juga memberitahu lebih RM2 juta diperlukan sekiranya kerajaan bercadang untuk membina jambatan konkrit bagi menggantikan jambatan besi itu. Kaki tangan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU diminta terus komited dan saling bekerjasama bagi memastikan organisasi itu terus cermelang. Pengarahnya, Dr. Sa'diah Abdul Samad berkata, walaupun ketika ini terdapat penstrukturan semula termasuk penubuhan bahagian baharu dan pertukaran pegawai, namun ia bertujuan untuk memantapkan organisasi itu. Selain itu, ia akan menggalakkan percambahan idea selain menyuntik semangat baru dalam kaki tangannya dalam memberikan perkhidmatan terbaik untuk rakyat. Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan DBKU dan sambutan Tahun Baharu Cina di Kuching pagi tadi. Dr. Sa'diah turut menyampaikan anugerah kepada 25 kaki tangannya yang telah berkhidmat selama 25 tahun dan anugerah penghargaan persaraan. Membesar tanpa seorang ayah dan ibu bila menderita sakit buah pinggang bukanlah penghalang kepada adik-beradik kembar Nur Aminuddin Johari bin Zaidi serta Nur Bahanun Johari bin Zaidi untuk mencapai keputusan cemerlang dalam sijil Kerajaan Malaysia SPM yang diumumkan semalam. Malah kedua-dua faktor itu menjadi pembakar semangat untuk mereka mencipta kejayaan bersama.
Nur Aminuddin yang mendapat 9A 1B serta adik kembarnya Nur Burhanuddin dengan keputusan 6A 4B percaya setiap individu mempunyai cara tersendiri untuk mencipta kejayaan. Jadi apa yang penting ialah keinginan. Tidak kira sekolah di mana pun, tetap juga kalau anda tidak ada keinginan untuk berjaya, kesungguhan untuk berjaya, tidak mungkin kejayaan itu datang sendiri. Kalau saya ada 3 komponen utama yang perlu diadun tu. Okey, yang pertama berusaha, kedua berdoa dan ketiga tawakal. Okey, jadi kalau saya berpegang pada kata-kata siapa yang menuai dialah yang mendapat hasilnya. Mesra dengan panggilan Amin dan Burhan, keduanya juga bertekad mencipta kerjaya dalam bidang perubatan. Memang ibu saya membantu banyak, memberi motivasi bahawa bidang medical, bidang perubatan banyak. Maaf atas kesilapan teknikal itu tadi. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung Nasional 5 petang ini. Seterusnya kita bersama Asli di Kota Kinabalu. Terima kasih Sheila di Kuching, Sarawak. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Peruntukan kira-kira RM900,000 untuk mewujudkan pusat aktiviti warga emas di Beaufort tahun ini bakal memberi manfaat kepada golongan berkenaan di daerah itu. Menerusi pusat tersebut, warga emas dapat menjalankan pelbagai aktiviti berfaedah sejajar usaha kerajaan menjadikan golongan itu sihat, aktif dan produktif selain memastikan kebajikan mereka turut terjaga. InsyaAllah dengan ini kita dapat kumpulkan mereka semua di situ dan mereka boleh bersama-sama mengaturkan program yang sesuai untuk mereka, yang akan memastikan warga emas kita terus dalam keadaan yang aktif, bergiat dan juga berguna kepada diri mereka dan juga masyarakat. Datuk Azizah ditemui pemberita selepas majlis perasmian penutupan Forum Awam Penggunaan Masa Lapang Remaja yang sihat sempena kem pendidikan masa lapang remaja di Menumbuk. Dalam majlis ini, Datuk Azizah yang juga ahli Parlimen Beaufort mahu para remaja memanfaatkan masa lapang dengan bijak menerusi pelbagai aktiviti berfaedah yang mampu mengasah dan menjukil bakat diri masing-masing. Selaras dengan itu, kementeriannya turut menyediakan pusat remaja Cafe 18 bagi remaja mengadakan pelbagai program khas agar mampu membentuk sasiah golongan itu. Setakat ini terdapat 14 pusat remaja Cafe 18 telah dibuka termasuk di UTC Kota Kinabalu. Orang ramai berpeluang mendapatkan pelbagai produk pertanian yang segar dengan harga yang murah dan berpatutan di semua rangkaian pasar tani di seluruh negara termasuk di Sabah. Kempen penurunan harga daripada 5 hingga 20% itu telah dilaksanakan sejak 7 Februari lalu seperti diumumkan oleh Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Yahya Husin berkata program ini dilaksanakan selaras dengan hasrat kerajaan mengurangkan harga hasil pertanian dan produk makanan khasnya di pasar tani. Dilaksanakan, maka lebih mudah lagi lah bagi orang ramai untuk mendapatkan komoditi yang penting ni, iaitu makanan. Datuk Yahya ditemui media dalam program tinjauan mesra atau walkabout di Pasar Tani Asia City di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengusaha dan pengguna turut menyokong usaha kementerian itu. Macam kami pun tengoklah mana yang dapat untung sikit, mana yang dapat jimat sikit, kami akan bagi penjimatan untuk rakyat lah. Penjualan kami pun dah peningkatan semenjak penurunan harga. Ya, macam 30% begitu lah. Saya mengeluhkan kalau buli setiap hari itu dan harganya pun mungkin berpatutan. Maksudnya rendah harga dia beli barang di sini, tidaklah macam di tempat lain tu ada agak mahal sikit. Bagi saya bagus, sebab nanti orang beli datang sini terkenal di sini yang
murah daripada di pasar. Kita boleh membeli dengan harga yang murah. Lagipun dia punya sayur-sayur semua fresh bah. Dan kita pun selesa membeli di sini. Para pengguna akan mempunyai suatu tempat yang tetap untuk mereka mendapatkan bakalan keperluan harian. Kempen penurunan harga pasar tani Sabah telah bermula 9 Februari yang lalu, membabitkan 39 buah pasar tani dengan 850 peniaga menyertai bagi seluruh Sabah. Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM disaran memberi perhatian membantu koperasi-koperasi kecil dan tidak hanya menitik berat kepada koperasi besar sahaja. SKM juga perlu mempunyai inisiatif membantu koperasi kecil agar tidak timbul hanya pihak tertentu mendominasi perniagaan secara koperasi di negara ini. Anggota Parlimen Kalabakan Datuk Abdul Ghafur Saleh memuji usaha SKM menjalin usaha sama mengadakan seminar untuk koperasi-koperasi baru dan kurang aktif. Usaha tersebut mampu memberi pengetahuan luas kepada koperasi terbabit dalam membina sesuatu perniagaan mengikut pasaran dan keperluan sesuatu daerah ataupun negeri. Datuk Abdul Ghafur merasmikan penutupan seminar kepentingan modal share dalam merealisasikan perniagaan Koperasi Parlimen Kalabakan di Tawau. Teks ucapan beliau disampaikan Ahli Dewan Undangan Negeri Sebatik, Datuk Abdul Muiz Picho. Koperasi-koperasi kecil dan baru juga katanya perlu tahu matlamat utama penubuhannya bagi memajukan sesebuah koperasi. Parlimen Kalabakan setakat ini mempunyai 35 buah koperasi manakala bagi wilayah Tawau sebanyak 127 buah koperasi telah diwujudkan. Kurang kesedaran masyarakat mengenai bahaya denggi antara faktor utama peningkatan kes denggi di negeri ini. Menyedari hakikat itu, Jabatan Kesihatan Negeri mengambil inisiatif menyebarkan informasi mengenai pencegahan dan bahaya denggi kepada masyarakat menerusi program Pondok Panas. Menurut Pegawai Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu, Dr. Safri Jeffrey, Pondok Panas diwujudkan di kawasan tumpuan ramai bagi memberi informasi dan hebahan terkini mengenai lokaliti denggi secara lebih berkesan serta langkah-langkah pencegahan. Aktiviti penguapan turut dilaksanakan di kawasan-kawasan berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes, termasuk tanah perkuburan berhampiran dengan kawasan perumahan. Panas maksudnya kawasan ini terdapat peningkatan kes denggi yang tidak terputus. Begitu aktif transmisinya. Jadi kita perlu beri kesedaran. Beliau ditemui RTM semasa meninjau aktiviti lava siding di tanah perkuburan Islam Sembulan dan Tanjung Aro serta Pondok Panas di Kota Kinabalu. Usaha Jabatan Kesihatan itu turut disambut baik masyarakat setempat. Setakat ini syukur Alhamdulillah, setiap pagi, setiap petang biasa diorang ada pam untuk mencegah itu nyamuk-nyamuk denggi lah. Ya memang baiklah untuk menyedar daripada orang ramai supaya mencegahlah air-air yang bertakung tu kalau boleh bersihkan. Ujung-ujung minggu kan kalau ada masa kan saya buat pembersihan lah. Pembersihan contohnya yang air bertakung dah boleh dibiarkan. Banyak membantu lah. Sekurang-kurangnya kesedaran berkaitan denggi ini semakin hari semakin meningkat. Jadi baik pada masyarakat, baik juga kepada seluruh negeri Sabah. Sehingga 2 Mac tahun ini, sejumlah 751 kes denggi direkodkan di negeri ini. Orang ramai boleh melayari laman sesawangdenggi.remotesensing.gov.my untuk mengetahui info tentang bahaya denggi. Baiklah saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Seterusnya kita bersama dengan rakan penyampai Suzila di Kelantan. Silakan. Terima kasih rakan tugas langsung dari Kota Kinabalu. Seawal usia 9 tahun, Ahmad Sharif Kamal terpaksa menerima hakikat apabila disahkan oleh doktor bahawa masalah penglihatan amblyopia atau lazy eyes yang dialaminya sejak lahir tidak dapat dipulihkan. Namun, di sebalik kekurangannya, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Bacok itu bangkit sehingga dinobat calon berkeperluan khas CBK terbaik Sijil Pelajaran Malaysia SPM di Kelantan dengan memperoleh 8A 2B.
Berkongsi rahsia kejayaannya, anak ketiga daripada 5 beradik ini hanya memberikan tumpuan semasa di dalam kelas dan tidak pernah menghadiri kelas tambahan berbayar di luar. Mengakui berdepan kesukaran melihat dengan jelas dan mengambil masa yang agak lama untuk membaca, namun beliau tetap gigih berusaha tanpa mengalah dengan takdir. Lebih membanggakan, anak kepada Timbalan Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri Kelantan, Kamal Mustafa ini turut meraih kejayaan cemerlang dalam PMR dan UPSR. Susah juga lah. Kadang-kadang buat cikgu nak susah cikgu payah juga. Buat cikgu kadang-kadang semua nak kena bahan-bahan belajar tu semua nak kena bagi saya yang form besar. Kadang-kadang kalau tak dapat form besar jadi payah juga lah. Nak kena tengok dekat tu. Masa kalau kadang-kadang kalau tengok paper putih pun saya duduk depan tapi duduk sebelah kiri. Sebelah kiri jadi nampak whiteboard yang sebelah kiri lah. Yang sebelah kanan tu tak apa nampak. Kejayaan turut dikongsi bersama ibunya, Norlela Muhammad Nawi, yang sentiasa memberi dorongan dan semangat kepada dirinya yang berhasrat melanjutkan pengajian dalam bidang kejuruteraan elektrikal di Jepun. Masa dia umur dia 9 tahun, dan doktor dah buat keputusan, maksudnya mata dia memang tak boleh diperbaiki, dia dah stiff. So saya kata tak apalah, cuma doktor tu bagi pengharapan pada saya, kanak-kanak seperti dia masa tu, condition dia tu, dia kata dia dah ada 3 orang patient dia sama macam dia dan 3-tiganya di puncak Menara Gading. Sementara itu, Pengetua SMK Bacok, Sabariah Sair, menyifatkan Ahmad Sharif sebagai seorang pelajar yang tidak pernah menganggap kekurangan diri sebagai halangan untuk bersaing dalam bidang akademik. Difahamkan peruntukan masa 30 minit tambahan bagi setiap subjek kepada calon berkeperluan khas langsung tidak digunakan oleh Ahmad Sharif. Sebaliknya, Presiden Kelab Catur Sekolah itu menjawab setiap kertas soalan dalam tempoh yang ditetapkan sebagaimana pelajar lain. Mula dan habis atau tamat menduduki peperiksaan, bagi setiap peperiksaan dengan masa seperti yang lain-lain lah. Dan bila saya tanya, saya cukup terkejutlah. Apa yang beliau jawab ialah saya rasa tidak adil. Dia kata saya rasa tidak adil untuk saya menggunakan masa yang lebih 30 minit itu berbanding dengan rakan-rakan saya. Ahmad Sharif merupakan antara seramai 33,539 calon di Kelantan yang menduduki SPM tahun lalu melibatkan 295 buah pusat peperiksaan. Kira-kira 29,000 hektar sawah padi di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kedah bakal berdepan dengan masalah bekalan air ke sawah padi disebabkan musim kemarau yang berpanjangan ketika ini. Pengerusi Majlis Pembangunan Pertanian Parlimen Pasir Mas, Datuk Hanafi Mamat berkata, sekiranya Kedah gagal bertindak menyelesaikan masalah saliran air ke sawah-sawah, petani dijangkakan berdepan dengan kerugian yang dianggarkan 127,000 metrik tan semusim bersama dengan nilai 155.5 juta ringgit. Paras air di pam-pam telah merosot dan saya dimaklumkan oleh pegawai Kedah, kita hanya boleh mengepam air keluar, contohnya lah di pam kasar ni, apabila kita mendapat paras air 1.6 meter minima. Tapi sekarang paras air telah menurun kepada 7.78 dan kita hanya dapat menggunakan 1 pam saja daripada 5 pam. Ini satu keadaan yang sangat kritikal lah. Sehubungan itu, beliau yang juga ahli Lembaga Pengarah Kedah meminta golongan pesawah bersiap sedia daripada sekarang memberi kerjasama sepenuhnya kepada Kedah mengenal pasti kawasan yang perlu dibekalkan dengan PAN batch ward. Pihak Kedah membekalkan PAM bergerak ataupun PAM mudah alih kepada petani-petani untuk mengepam air daripada sumber-sumber air di pagi-pagi air yang masih ada. Kerana keupayaan PAM sekarang ini kita tidak mampu membekal air pada tahap FSL. Jadi petani-petani terpaksa bekerja lebih sikitlah untuk memastikan ladang-ladang mereka mendapat hasil yang optimum. Kita harap sebagian besar daripada kawasan ini dapat selamatkan
kita akan membuat usaha-usaha untuk membekalkan air di dalam masa pengairan ini, dan kita harap kita akan dapat meminimalkan kerosakan di dalam kawasan Kedah. Sementara itu, golongan petani di kawasan Kedah amat mengharapkan kerajaan membuat sesuatu yang wajar bagi membantu golongan berkenaan daripada mengalami kemusnahan tanaman padi disebabkan kemarau yang panjang. Kalau Kedah tak mampu, memang kita rasa cukup kecewa lah. Jadi kepada petani, apa yang kita boleh buat? Dekat lon ni pun ada tali air, kan? Tapi kalau tak ada enjin seperti tu, tak boleh dah. Pasal kalau nak ikut saluran biasa, kali mesti tiap-tiap petani tu kena ada enjin lagu tu. Kena pump air daripada tali air ni masuk ke benda. Sekarang ni petani tak ada jadi petani, banyak kan tak save belaka. Lepas tu sore-sore buat kapung terjengah ni 2 orang buat tadi. Lepas tu suruh kalau ada Merdeka tu, mungkin ada ladang Merdeka. Ada ladang kan? Semalam Menteri Pertanian Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan akan memberi tumpuan membantu kawasan sawah padi yang berada di luar daripada kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kedah dan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA. Angkatan Tentera Malaysia ATM yakin kerjasama erat dengan Politeknik Kota Baru mampu memberi peluang dan menarik minat graduan menceburi bidang ketenteraan di masa akan datang. Panglima 2 Divisyen Markas Divisyen Kedua Infanteri Major Jeneral Datuk Muhammad Syukri Ahmad berkata, ketika ini ATM memerlukan lebih ramai tenaga kerja mahir dan berteknologi bagi mengisi jawatan itu. Beliau berkata, dengan peluang lebih luas serta skim gaji berpatutan mampu menarik lebih ramai golongan belia dan graduan menyertai asas tentera. Ketika ini, katanya, askar wataniah yang disertai para graduan di peringkat institusi pengajian tinggi awam termasuk politeknik sudah didedahkan dengan disiplin tinggi dan berketerampilan. Dan ini salah satu caranya untuk kita memberi sumbangan kepada negara, khususnya mendidik generasi muda ini. Pertamanya dari segi memahami dan menghayati disiplin dan budaya tentera. Yang keduanya kita juga membantu pihak politeknik untuk memberikan jati diri kepada penuntut-penuntut yang menuntut di politeknik ini supaya mereka, semangat mereka, wawasan mereka terus berkembang. Beliau berkata demikian pada Majlis Konvensyen Politeknik Kota Baru kali yang ke-28 di Kok Lannas. Sementara itu, 2 pelajar cemerlang berasa gembira dan terharu selepas dinobatkan sebagai pelajar terbaik pada majlis tersebut dan berazam akan meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Maybe nak kerja sebab menyadari orang susah. Nak tolong diorang, diorang siapa family. Ini hasil usaha lah selama ni sebab 3 tahun tu bukan senang untuk dapatkan yang kita capai sekarang ni kan. Alhamdulillah. Sekian laporan dari Kota Baru, kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Baik, terima kasih rakan-rakan penyampai untuk laporan negeri-negeri. Berita seterusnya. Penduduk warga Kemaman dan pelancong yang berkunjung ke Bandar Cukai terpegun dengan keunikan dan tahap kebersihan beberapa tandas awam yang boleh diberi taraf hotel 5 bintang. Inisiatif yang dilakukan pihak berkuasa tempatan iaitu Majlis Perbandaran Kemaman MPK adalah satu usaha untuk mentransformasikan tandas-tandas awam di bandar berkenaan sebagai satu tarikan baru di daerah itu. Yang di-Ketua Majlis Perbandaran Kemaman Muhammad Zulkifli Abu Bakar berkata pihaknya akan menaik taraf semua tandas awam di dalam kawasan MPK secara berperingkat bergantung kepada peruntukan yang ada. Kita lihatlah ini adalah hasil daripada saranan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu, Yang Amat Berhormat Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman yang menggerakkan semua PBT terutama Majlis Perbandaran Kemaman untuk membuat satu perubahan dalam misi yang digunakan agak mudah, cara lama dimensi baru.
Muhammad Zulkifli berkata demikian kepada RTM selepas mengadakan tinjauan ke beberapa tandas awam di sekitar Bandar Cukai. Katanya, jika sebelum ini orang awam tidak sanggup mengunjungi tandas-tandas awam di sekitar bandar itu, namun setelah transformasi menaik tandas dilakukan, ternyata pengguna dan orang awam bertambah dengan mendadak. MPK membelanjakan kira-kira RM250,000 hasil peruntukan kerajaan pusat melalui Kementerian Kesejahteraan Bandar, Penduduk dan Kerajaan Tempatan bagi menaik taraf 3 buah tandas awam di sekitar Bandar Cukai sebagai permulaan. Baik, sekian Nasional 5 edisi 4 Mac 2015 dan laporan cuaca menyusul selepas ini. Dengan itu, salam satu Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca dimulakan terlebih dahulu dengan analisis angin bagi rantau Asia Tenggara. Secara amnya, angin bergerak dari arah timur-timur laut dengan kelajuan kurang dari 30 km sejam di kawasan perairan. Sambungan itu, tiada amaran angin kencang dan laut glori dikeluarkan oleh Met Malaysia buat masa ini. Untuk melihat keadaan cuaca semasa, kita beralih ke paparan imej radar dan dapat diperhatikan hujan di satu tempat masih lagi berlaku di kawasan perairan negeri Selangor. Keadaan cuaca adalah tidak hujan bagi semua kawasan di negeri Sabah, begitu juga di wilayah Kustara Labuan dan juga di semua bahagian di negeri Sarawak. Sebelum berakhir, kita ikuti tinjauan cuaca bandar-bandar utama. Sekian dahulu daripada Met Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.